الشيطان الرجيم بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia ke-76, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Sabar Asas Pemanduan Berhemah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sabar artinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. Sabar yang terpuji adalah sabar apabila mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala maksiat yang dilarangnya, dan juga sabar atas segala takdirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, yakni untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan sabar dan dengan yakni mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai yakni menolong orang-orang yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hampir setiap hari kita melihat dan mendengar tentang kemalangan jalan raya, sama ada di kaca TV, di dada-dada akhbar dan di platform media-media sosial. Kenapa kemalangan ini terjadi? Inilah persoalan-persoalan yang sering bermain di minda kita. Maka khutbah kali ini ingin mengajak jemaah sekalian untuk menghayati sifat sabar ketika memandu di jalan raya. Bersabar di jalan raya menuntut kita untuk tidak bersikap terburu-buru hingga menafikan hak dan keselamatan pengguna jalan raya yang lain, yang akhirnya mengundang kejadian yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pembangunan negara yang kian pesat dari hari ke hari juga telah memberi kesan langsung terhadap aspek kesesakan lalu lintas.
Jumlah kenderaan bermotor di Malaysia saja telah mencecah 32.3 juta dan bilangan kenderaan ini akan terus meningkat dari tahun demi tahun. Senario ini sudah pasti membawa kepada kesesakan lalu lintas dan sikap pengguna jalan raya yang tidak sabar untuk sampai ke destinasi yang dituju. Sikap kurang sabar ini boleh mendatangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya, menyebabkan kerugian harta benda dan lebih teruk lagi, melibatkan kehilangan nyawa. Di samping kita ingin menghadapi bulan Ramadan yang akan tiba, maka sifat sabar ini perlu dipertingkatkan lagi. Lebih-lebih lagi memandu di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan panasnya, dengan jamnya dan boleh membuatkan hilangnya kawalan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yakni menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih dari kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah yakni dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya yakni mencapai kemenangan. Surah Ali Imran ayat 200. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sikap sabar ini juga boleh diterjemahkan dalam sifat terpuji pemandu di jalan raya, seperti mematuhi had laju yang ditetapkan, berada di lorong kiri jika memandu perlahan, mematuhi lampu isyarat, tidak memotong garisan berkembar, tidak memotong di lorong kecemasan, memakai tali pinggang keledah, menjaga jarak dengan kereta di hadapan, mematuhi had laju dan tidak bersikap sambil lewa dan cuai semasa memandu dengan sibuk dengan handphone masing-masing. Pihak berkuasa di jalan raya seperti Jabatan Pengangkutan Jalan sentiasa alert akan melaksanakan kaedah penguatkuasaan dan advokasi secara berterusan bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi dan menghormati peraturan jalan raya agar semua pengguna jalan raya dalam keadaan yang selamat ketika memandu. Selaku pengguna jalan raya, kita tidak seharusnya hanya meletakkan tugas ke atas pematuhan peraturan jalan raya hanya kepada pihak berkuasa jalan raya semata-mata. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab kita bersama selaku pengguna jalan raya untuk memastikan kita sentiasa menanamkan sikap sabar dan menjadi pemanduan berhemah sebagai budaya dalam diri. Gunakanlah topi keledar bagi pemanduan-pemanduan di jalan yang besar. Jangan dijadikan budaya tidak bertopi keledar sebagai alasan anak kampung lalu di lorong-lorong. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara punca-punca berlakunya kemalangan di jalan raya ini adalah disebabkan oleh sikap-sikap berikut. Pertama, sikap terburu-buru untuk sampai ke destinasi. Dengan kata lain, tidak merancang perjalanan terlebih dahulu. Terus memandu dalam keadaan letih dan mengantuk, pasti mengundang kecelakaan di jalan raya. Yang kedua, sikap mementingkan tanpa menghirau keselamatan pengguna lain. Memiliki kereta yang power horse-nya melebihi kereta orang lain, maka rasa hebat di jalan raya berbanding kenderaan yang lain. Maka inilah punca-puncanya sifat ego di jalan raya. Yang ketiga, memandu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk ini banyak kategorinya.
sama ada dalam tekanan penggunaan obat-obatan yang terlarang, dadah, minuman keras dan sebagainya. Yang keempat, tidak mematuhi peraturan jalan raya seperti melanggar lampu isyarat merah, bermain gadget ketika memandu. Yang kelima, cuai dalam pemanduan kenderaan. Dengan kata lain, sibuk dengan hiburan di dalam kenderaan hingga hilang tumpuan pemanduan. Yang keenam, memandu melebihi had laju. Punca-punca inilah boleh dielakkan sekiranya pengguna jalan raya memahami etika pemanduan yang berhemah, ibarat kata pepatah, malang tidak berbau. Berbagai-bagai kempen-kempen kesedaran dan advokasi keselamatan jalan raya secara berterusan dilaksanakan oleh pihak berkuasa jalan raya, sama ada di peringkat pengguna jalan raya hinggalah ke peringkat sekolah bagi mendidik anak-anak tentang keselamatan jalan raya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan sambutan ulang tahun JPJ kali ke-76 yang bertemakan digitalisasi kebitaraan JPJ, mimbar menyeru kepada para jemaah dan umat Islam sekalian agar kita semua menjadi pengguna jalan raya yang lebih beradab dan berhemah. Berdasarkan pada statistik kemalangan bagi tempoh sepanjang tahun 2021 sahaja, pengguna jalan raya yang maut seramai 4,538 orang. Walaupun ketika itu perintah kawalan pergerakan lockdown masih dikuatkuasakan, berlaku kematian yang banyak. Apatah lagi bila lockdown ini dibuka. Jumlah kenderaan di atas jalan raya ketika itu berkurangan, namun angka kemalangan maut tetap tinggi. Di manakah sikap kita? Oleh itu, mimbar sekali lagi mengingatkan kepada sidang jemaah sekalian agar menjadi pemandu yang sabar, berhemah dan mematuhi setiap peraturan jalan raya supaya kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingat anak isteri yang menunggu di rumah. Ingat keluarga yang menunggu di hari perayaan. Janganlah ikut perasaan. Berdasarkan kepada khutbah ini dapatlah disimpulkan, pemanduan yang berhemah tersebut perlulah memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, bersabarlah. Bersabarlah ketika berada di jalan raya. Biar lambat asal selamat. Yang kedua, sentiasalah mematuhi peraturan jalan raya. Yang ketiga, tidak bersikap mementingkan diri semata-mata untuk cepat sampai ke destinasi. Yang keempat, sentiasalah menghormati pengguna jalan raya yang lain. Yang kelimanya, sentiasa bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat perlindungan daripadanya, insya-Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang istimewa kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, akan firmanku ini kepada orang-orang yang berakal sempurna itu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu, yakni ingatlah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan, yakni yang sebenarnya di akhirat. Dan ingatlah, bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin. A'udzu billahi minasy syaitanir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya yang hina ini dan sidang jemaah sekalian yang dirahmati Allah agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandar
Arha binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, serta Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Allah, kurniakanlah perlindungan yang berpanjangan kepada institusi beraja sebagai tunggak yang meninggikan, mendaulahkan agama Islam negara kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattar, Ya Alim. Kurniakanlah keselamatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungilah kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam seluruhnya dari bencana, bahaya penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Ya Allah, piaralah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Mutaridin. Jauhilah dan lindungilah dari kami dan pindahkan dan penduduk negeri ini dari ajaran yang menyeleweng dan sesat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhi kami dari perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Mu'id, kurniakanlah kemuliaan dan keberkatan, kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu, seperti pembayar zakat dan pewakaf, serta berkatkanlah rezeki dan harta mereka. Kurniakanlah kehormatan kepada barisan hadapan kami yang bertungkus lumus berusaha menghadapi wabak penyakit ini, dan anugerahkanlah kepada mereka keselamatan dan kesihatan yang berpanjangan di dalam perjuangan menghadapi percubaan ini. Allahumma da'fa'anna al-bala' والغلاء والوباء والربا والزلازل والمهانة وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان مسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.